Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat para pelajar sekalian, alhamdulillah sekarang ni hari ini Sabtu 20 hari bulan November 2021 bersama dengan 15 Rabiul Tsani 1443 siri tanya jawab yang ke-49. Tanya jawab kita ni sudah masuk 49. Soalan yang pertama, apakah hukum solat sunat tahiyatul masjid dan niat iktikaf di surau? Biasanya bila kata tahiyatul masjid ni, masjid lah boleh, di surau macam mana? Khususnya surau tempat kami ni, surau sudah panggil surau Jumaat. Mana surau ni orang solat Jumaat di sini. Macam banyak di surau-surau kita di sekitar Kuala Lumpur, Putrajaya tu banyak surau. Banyak surau, macam Putrajaya tu surau daripada masjid lebih banyak. Lebih-lebih lagi zaman Covid ni, surau-surau telah dinaik taraf, boleh solat Jumaat. Jadi apakah hukum solat tahiyatul masjid di situ? Jadi alhamdulillah, untuk penjelasan ini Ana sebenarnya dalam isu-isu seperti ini elok kita rujuk kepada majlis fatwa ataupun jabatan mufti sebab mereka ada autoriti. Jadi bila dia ada autoriti, saya bagi kepada tuan-tuan jawapan, ana baca jawapan, ringkasan jawapan daripada Irsyad Fatwa Mufti Wilayah siri yang ke-103. Tajuk dia hukum menunaikan solat sunat tahiyatul masjid di surau. Jadi menarik di sini. Jadi kalau kita tengok istilah di Malaysia ni, tuan-tuan kita ingat istilah di Malaysia ni, masjid tu masjid. Kemudian ada surau. Bila satu tempat tu tak cukup masjid, maka dia jadi surau. Isu pentadbiran. Jadi surau tu sendiri asalnya telah diasaskan sebagai tempat ibadat. Ada solat 5 waktu, bahkan ada solat Jumaat lagi. Maka berdasarkan mesyuarat ahli jawatan kuasa perundingan hukum syarak, wilayah persekutuan yang ke-96 tahun 2006, 24 Februari 2015 bersetuju untuk membenarkan ditunaikan solat sunat tahiyatul masjid di surau Jumaat. Jadi kita kata termasuklah boleh iktikaf. Jadi alhamdulillah pandangan itu saya pun setuju. Secara peribadinya setuju bahawa surau di tempat kita telah dikhaskan sebagai surau. Orang panggil balasah. Boleh. Tapi berbeza dengan macam di pejabat tu lain. Kita renovate pejabat, ambil satu bilik, buat surau. Buat musalla. Mari bos lain pula, tak cukup tempat musalla, kita nak buat store sini. Boleh je. Jadi kita kena, bolehlah insya-Allah. Sebab istilah tu digunakan. Surau bila cukup syarat gini SOP dia naik jadi masjid. Asalnya dibina tu sebagai masjid. Mudah ya. Soalan yang kedua. Betulkah dakwaan ada orang mengatakan bahawa zikir yang Nabi SAW ajar tunjuk itu berat dan tidak sesuai dengan manusia yang bertubuh lemah? Sebab Nabi ni ada tamkin, ada kekuatan dia boleh kuat zikir. Kita mengatakan itu pandangan yang mengelirukan masyarakat. Kalau kita kata zikir, ajaran yang Nabi buat ni tak berat untuk kita ikut, maka ini satu firyah. Firyah, tuduhan kepada syariat ini ada untuk Nabi, ada untuk umat dalam bab ibadat. Yang khas untuk Nabi dalam ayat yang kita bincang dalam surah surah Al-Ahzab tadi. Allah kata khalisatan laka. Ini khas untukmu je Muhammad. Boleh kahwin lebih daripada 4. Boleh kahwin dengan perempuan yang wahabat nafsaha. Yang lain-lain tak boleh. Maka orang lain tak boleh ikut. Itu khas. Tapi dalam bab zikir, dalam bab ibadat, saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin oleh kerana kita duk promosi, duk tarwij
Zikir-zikir yang kita duk ijazah ni, oh ini zikir saya ijazah. Baca ni 20 kali, mari selalu malaikat, mari selalu jin tolong kita. Baca ni boleh tu boleh ni. Kita nak tarwish hak kita ketepikan yang sunnah. Tuan-tuan kena ingat. Para ulama Ahlus Sunnah kata, setiap kali ada orang meninggal mereka satu ibadat yang lain, maka tertinggallah sunnah. Maknanya bila kita tak ajar kepada masyarakat ni sunnah yang diajar oleh Nabi SAW, maka kita akan ajar yang tidak sunnah. Sebab itulah anak duk kempen tuan-tuan pagi, petang, siang, malam. Zikir yang terbaik, zikir yang diajar oleh Nabi SAW, contohnya zikir 4 kalimah ni. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Walaupun zikir ini tidak menjanjikan tuan-tuan boleh terbang di atas angin, boleh jalan di atas air, tapi inilah zikir yang terbaik. Zikir yang direka oleh orang macam-macam timbul. Zikir ni kena baca gini. Kalau nak baca dia, jangan baca atas kereta, nanti terlanggar polis pula, terlalu laju pula. Apa yang pelik sangat kita nak ajar kepada masyarakat ni? Kita nak apa sebenarnya dalam masyarakat ni? Kita nak tarwish, nak kempen orang untuk ambil ijazah kita aja, tapi ingat, bila kita bawa yang ni, mati sunnah. Tak ada zikir yang Nabi berat, tidak ada. Zikir yang Nabi ajar semuanya orang panggil simple dan mudah saja. Tengok ni, Nabi kata apa? 2 kalimah yang ringan atas lidah, berat atas timbangan. Kalau kata zikir hak Nabi itu berat, saya kata betul. Berat apa? Berat di atas timbangan, ringan di atas lidah. Tapi kalau kata zikir hak Nabi ni berat, bila kita zikir jadi gila isim, jadi gila bertambah, lah. Hak gila isim tu hak zikir yang pelik-pelik yang direka oleh tok ayah. Itu gila isim. Saya dah jumpa dengan seorang kawan. Ana ajar kepada dia zikir ni pagi petang yang kita ringkaskan daripada Al-Ma'surat. Membaca zikir ni, dia pun rasa macam tak boleh, tak kuatlah zikir ni. Abu Anas ni tak cakap boleh terbang atas angin, boleh naik, boleh berjalan atas air. Maka dia pergi cari tok ayah mana dapat zikir. Lama-lama dia punya panas zikir ni sampai jadi gila isim, duduk di hospital kena ikat kaki tangan. Bila saya dengar dia sembuh, keluar daripada hospital, tak lama lah, ana pun pergi ziarah dia. Bila pergi ziarah dia tengok, ya Abu Anas, dia mari peluk, dia menangis. Dia kata saya overdose. Saya kata apa overdose? Kalau saya beramal dengan zikir pagi petang yang Allah Ta'ala, yang Nabi ajar, SAW ajar ini, selamat saya. Tapi saya pergi ambil zikir yang pelik-pelik, jadi panas, kepanasan, bawa kereta nak langgar orang, nak tepuh orang, tengok bini nak tampak. Ni zikir apa ni? Zikir kepanasan. Kita kata ingat, itu zikir yang berat. Zikir yang berat tu zikir yang tak mari daripada Nabi SAW. Adapun zikir hak Nabi berat atas timbangan. Tengok Nabi kata 2 kalimah ni ringan atas lidah, berat di atas timbangan, disayang oleh Ar-Rahman. Apa dia? Subhanallah wa bihamdih, Subhanallahil azim, Subhanallahil azim, Subhanallah wa bihamdih. Ringan. Zikir pagi petang, Nabi sebut siapa dia kata mi'at marrah, 100 kali Subhanallah wa bihamdih, 100 kali, diampunkan dosanya. Jadi hak zikir hak Nabi SAW tidak ada yang berat. Yang beratnya zikir tu ayah tu, yang bagi juta-juta, baca 10,000, baca 1 juta, terpaksa kena masuk dalam gua bertapa, itu zikir yang berat. Kalau tak kena cara ni, gila isim. Apa pasal? Tak pernah pula Nabi ajar pada sahabatmu zikir 4 kalimah ni jangan lebih, nanti gila isim. Tak ada. Maka kita mengatakan alhamdulillah tuan-tuan, beramallah dengan zikir yang daripada sunnah Nabi SAW, kita akan selamat. Tak ada gila isim, tak ada gila tu, tak ada gila ni. Tengok zikir ni dia kita tulis dalam apa ni Perisai Muslim kita ni. Simple je daripada Nabi SAW kita baca. Alhamdulillah, dan bilangan dia pula simple, ringkas, ringan, tak ada berat. Orang yang berat itu orang nak kempen benda lain, nak tinggalkan sunnah, maka dia jadi berat. Hak Nabi ni tak layak. Anda ingatlah, bila orang tak nak, dia cari alasan. Bila tak nak, dia cari alasan. Macam-macam alasan dia buat. Supaya
jauh kita daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau tanya betul ke zikir Nabi berat, saya kata na'am, berat di atas timbangan. Ingat kan dalam hadis saya sebut dalam buku ni. Cerita Nabi kita keluar daripada rumah dia, isteri dia Sayyidah Juwairiyah, dia zikir. Nabi balik matahari dah tinggi. Nabi tanya, "Anti masih di sini?" Juwairiyah kata, "Ya Rasulullah." Nabi kata, "Aku baca lepas padamu berapa kalimah ini? Subhanallah bihamdihi ala khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati." 3 kali lebih baik daripada yang kamu baca sepagi ni. Tengok, Masya Allah, tabarakallah. Tuan-tuan kita kena ingat. Itulah zikir daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sangat simple, sangat mudah. Tidak ada yang payah-payah. Sebab apa tak ada payah? Sebab yang payah tu kita buat payah cari benda yang pelik-pelik. Kalau yang cari benda tak pelik, tidak jadi masalah apa-apa. Nabi tanya Juwairiyah, kamu masih di sini? Dia kata, daripada semenjak Nabi keluar tadi, na'am. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, aku baca lepas pada kita berpisah di 4 kalimah, lebih baik daripada yang kamu baca sepagi ini. Jadi mudah sangat. Tengok di bacaan yang, kalau yang buku ni nombor 8 tu. Nombor 8, nota di bawah kata, Nabi kita tanya dia 4 kali, sikit 4 kalimah ni. Subhanallah bihamdih, adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Nabi kata, aku baca 3 kali hak ni lebih baik daripada apa yang kamu baca sepagi. Jadi kita berani pergi reka ibadat, reka bacaan, kemudian kita reka pahala. Janji pulangan. Berani kita buat janji pulangan. Siapa yang boleh buat janji pulangan, janji pahala lain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah bagi kita kempenlah masyarakat untuk zikir dengan zikir-zikir yang maksur daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada gila isim, tidak ada gila. Yang adanya rugi kita je lah. Tapi kalau saya ijazah yang saya ajar ni, tuan-tuan akan percaya pada saya. Kebetulan pula selepas dia baca yang saya begini, jadi sungguh hak dia nak. Ustaz tu mustajab. Main mustajab ni kak. Kambing pun boleh, apa pun boleh. Jadi alhamdulillah, senanglah hidup saya. Kita tahu kalau kita kempen masyarakat benda yang pelik, ramailah datang. Tapi kalau apa yang sunnah, sunnah Nabi. Hati-hati tuan-tuan, kata-kata kita akan dipersoalkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Bila kita kempen yang tidak sunnah, maka mati yang sunnah. Itu kata-kata ulama. Baiklah, sebenarnya kata-kata ini, soalan macam ni tak payah ditanya. Tak perlu tanya. Tapi oleh kerana sudah ditularkan, maka kita jawab. Nabi kata apa? Siapa dia baca subhanallah bihamdih 100 kali, diampunkan dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Subhanallah bihamdih. Ringan sangat-sangat. Siapa dia kata berat? Hadis dalam Bukhari. Siapa dia baca waktu pagi subhanallahil azim wa bihamdihi mi'ata marrah, baca petang juga sama. Kan? Tidak ada orang yang boleh mengatasi pahala kita kecuali orang baca seperti kita juga. Hadis dalam Abu Daud dengan sanad yang sahih. Alhamdulillah. Baik, setakat itu dulu. Kita berpindah kepada soalan yang ketiga. Kalau orang tu tidur tak lena, iyalah, tak tidur tak lena sampai ke pagi, ataupun dia kerja shift malam, tak boleh tidur kan? Shift malam mana boleh tidur? Bagaimana dia nak solat tahajud? Kan solat tahajud itu dia punya cara selepas daripada bangun tidur. Jawab dia tuan-tuan dan puan-puan, selepas daripada solat Isya, bermulalah waktu qiyamul lail. Waktu qiyamul lail, waktu berdiri malam. Berdiri malam. Daripada lepas Isya sampai ke subuh. Jadi kalau kita tak tidur pun, kita dipanggil qiyamul lail. Qiyamul lail. Kita solatlah, solat apa pun. Solat taubat, solat tasbih, solat hajat, solat istikharah, solat apa saja pun, apa jenis solat boleh. Tapi kalau kita tidur, bangun daripada tidur, dia panggil tahajud. Kalau tak tidur, qiyamul lail. Itu istilah lah. Tahajud itu termasuk dalam qiyamul lail. Solat witir termasuk dalam qiyamul lail.
Solat tarawih termasuk dalam qiyamul lail, qiyam Ramadan. Maka istilah tu tidak jadi masalah. Jadi kalau tuan-tuan perempuan tak sempat tidur, kan, kerana kerja ke, kerana travel musafir ke, ataupun tak boleh tidur ke, kerana keuzuran, maka kita boleh solat qiyamul lail. Tahajud, itu istilah. Tahajud ni selepas daripada bangun tidur. Kalau tak tidur pun qiyamul lail, tahajud pun qiyamul lail juga sebenarnya. Baik. Soalan yang keempat, saya warga Mas. Warga Mas dia. Mana lebih utama, mengaji Quran serta baca tafsir Quran atau menghafalnya? Makcik, pakcik, nenek, opah, mana yang mampu? Yang pertama sekali kita ambil tahap yang pertama, baca Quran. Dia boleh baca dulu. Kemudian kita belajar tafsir macam kita ni. Kembar sekali. Belajar Quran, belajar. Saya tak boleh belajar. Saya tak boleh belajar apa ni, tafsir saya belum khatam Quran. Belajar dulu. Belajar Quran, belajar tafsir, belajar tadabbur serentak. Dan hafal Quran. Naam. Kita mula hafal surah yang pendek-pendek. Al-Fatihah ingat dah? Alhamdulillah. Kita mula dengan 3 kul. Hafal 3 kul. Ingat dah Ustaz. Baik, naik sikit. Lepas pada 3 kul, naik pada atas pada dia sikit. Kalau boleh, wadduha ke bawah tu, mula hafal. Dia kita nak hafal Quran ni, jangan hafal yang panjang dulu. Ambil surah yang pendek-pendek dulu. Dia panggil qisar suwar. Surah pendek-pendek. Jadi kita kata, campur 3 itulah yang bagus. Campur 3. Ngaji Quran, belajar tafsir, tadabbur Quran, dan juga belajar hafal surah-surah yang pendek. Oh, ingat dah pendek ni Ustaz. Saya nak hafal surah Al-Mulk. Lagi cantik. Kalau berani, surah Al-Kahfi. Lagi comel. Jadi janganlah. Kita tak boleh tomok-tomok dalam bab ilmu ni. Perlahan-perlahan. Orang panggil, Arab kata khatwah-khatwah. Habbah-habbah. Baik. Jelas dah situ. Soalan warga mah kita ni. Mudah-mudahan berjaya insya-Allah. Soalan yang kelima ni soalan kontroversi. Apakah harta gaji bagi seorang pelakon penyanyi? Menyanyi di khalayak ramai, lakonan campur gaul laki-laki perempuan, tak utuh aurat pula, bersentuhan. Apakah hukum pendapatan mereka? Saya kata tuan, jangan tanya saya benda yang berat-berat macam ni. Ana tak mau menyusahkan orang. Kan? Soalan kontroversi tak boleh. Tuan tanyalah soalan-soalan ini ke pejabat mufti. Tanya ke mana? Ke pejabat mufti. Biar mereka yang jawab. Jangan saya jawab. Kalau saya jawab, boleh menimbulkan masalah, boleh menimbulkan kesusahan kepada orang pula. Cuma, ana tak jawab ni. Saya baca. Ana baca fatwa yang diputuskan oleh Mufti Kerajaan Negeri Terengganu. Fatwa Mufti Kerajaan Terengganu. Dia ada satu jawapan. Orang tanya dia, apakah pendapatan seorang artis itu halal? Dia boleh bersedekah dengannya, boleh buat charity ataupun tidak. Tuan-tuan tengok dalam internet. Tulis tajuk dia hasil artis dan sedekahnya. Di pejabat Mufti Terengganu. Jawapan dia bagus. Kalau sekiranya artis terlibat dengan permainan muzik, maka ulama kata muzik ni haram, ada kata harus. Kalau kata haram tu haram lah pendapatan dia. Kalau kata harus lah pendapatan dia. Itu dia punya. Antara ulama yang kata haram ialah ulama mazhab Syafi'i, ulama mazhab Hanafi dan ulama lain kata haram muzik. Maka bila haram muzik, pendapatan dia haram. Manakala orang yang terlibat dengan nyanyian, lakonan dan seumpamanya, maka hasil adalah halal kalau tiada unsur haram dalam bidang tersebut. Namun kalau ada percanggahan dengan agama Islam, seperti menyanyi dengan lagu lucah, menyanyi dengan khalayak ramai, tak aurat, dengan muzik tadi, khilaf tadi, berlakon dengan membuka aurat dan sebagainya, percampuran, maka hasilnya adalah syubhat, iaitu bercampur antara halal dan haram. Halal kerana hukum asal, haram disebabkan pengisian atau cara yang bercanggah dengan Islam.
Habislah. Tuan-tuan tengok, dia tulis mufti terengganu.gov.my, tajuk dia hasil artis dan sedekah dia. Wallahu alam. Jadi kalau tuan-tuan nak kut kata-kata ini, kut kata-kata Abu Anas baca daripada pejabat mufti Terengganu. Jangan marah dengan saya. Baik, soalan yang keenam. Boleh ke anak tak sah taraf berkahwin dengan adik-beradiknya yang lain yang sah taraf? Macam mana pula ni soalan ni? Soalan dia pun pelik-pelik lah, kan? Sekali lagi saya syorkan, soalan seperti ini tuan tanya kepada pejabat mufti negeri masing-masing. Untuk maklumat asalnya, ada satu video yang saya bentang tajuk di bawah hukum anak tak sah taraf. Anak tak sah taraf di Malaysia ni ada tiga atau empat kategori. Yang pertama, tulis dulu sebelum kita jawab soalan. Yang pertama, anak tak sah taraf bukan anak zina, tapi anak yang tidak didaftarkan perkahwinan secara rasmi. Ayah dia kahwin senyap-senyap, kamu ni tak daftar, maka keluar anak tu dia panggil anak tak sah taraf. Anak ni anak halal. Anak yang dia kahwin sungguh tapi tak sah taraf mengikut pejabat pendaftaran negara, mengikut undang-undang, itu dia panggil anak tak sah taraf. Satu. Yang kedua, ambil anak angkat, anak orang, bin kita, itu tak sah taraf dari sudut syariat. Walaupun bin awak, iya, tapi kalau nak kahwin, jangan awak angkat nikah, bukan awak wali dia. Dua. Yang ketiga, na'udzubillah. Apa dia? Anak tak sah taraf yang berlaku perzinaan. Inilah maksud dia, anak rasa ni. Soalan ni bermaksud anak tak sah taraf di sini. Maka jawapan dia, tulis tuan-tuan jawapan yang dikeluar oleh pejabat mufti wilayah di bawah tajuk Al-Kafi. Al-Kafi, dia punya hashtag dia 1636. Hubungan anak luar nikah dengan ibu dan juga adik-beradik perempuan. Kepada bapa. Jadi jawapan dia kata apa? Dalam isu ini ada beberapa perkara yang perlu dipahami. Sekiranya dia kahwin selepas daripada 6 bulan ke atas baru beranak, maka anak tu dikira anak sah taraf. Kalau kahwin kurang daripada 6 bulan beranak, itu tak sah taraf. Jadi panjanglah cerita dia. Maka kesimpulan dianya apa dia? Sebagai kesimpulan, saya baca kesimpulan ini kesimpulan daripada pejabat mufti wilayah Sebagai kesimpulan, setelah kami meneliti beberapa nas dan hujahan di atas, maka kami menyatakan bahawa isu ini perlu dipahami dalam dua noktah berikut. Sekiranya anak tersebut lahir selepas 6 bulan dari tempoh perkahwinan, maka dia dianggap sebagai anak sah taraf mengikut undang-undang. Maka ibu dan adik-beradik perempuan kepada bapaknya tersebut adalah mahram buat dirinya. Implikasinya haram untuk mereka berkahwin serta boleh untuk bersalaman sama mereka. Namun jika anak tersebut lahir kurang dari 6 bulan setelah perkahwinan, maka ia dianggap sebagai anak tidak sah taraf. Oleh itu, ibu dan adik-beradik perempuan pada pemilik air mani tersebut adalah bukan mahram bagi anak itu. Wallahu alam. Tengok mufti.wp.gov.my. Tajuk dia Al-Kafi Al-Fatawa nombor 1636. Hubungan anak luar nikah dengan ibu bapa. Tuan-tuan ambil link ni. Yang tahu ada link tu letak di sini biar penanya kita baca, biar puas hati. Kalau tak puas hati juga, telefon ke pejabat mufti. Jangan telefon ke saya. Kita tak ada autoriti untuk. Anak berhak untuk baca soalan, baca jawapan orang. Tapi saya tak boleh keluar fatwa. Kita bukan ahli fatwa. Soalan yang ketujuh. Bila bermusafir, saya lakukan solat jamak takdim maghrib dengan isya. Boleh ke tidak saya terus solat sunat witir selepas isya? Sebab biasalah kalau lepas kita berjalan, naik bah ke, naik apa, atas kapal terbang ke, naik kereta ke, penat,
Tak berwitir dalam malam-malam tu. Bolehkah saya witir terus? Dengar tuan-tuan. Soalan dianya, bolehkah kita laku solat jamak takdim dalam waktu maghrib? Maka kita solat terus. Selepas solat isya tu kita pun solat witir. Supaya tidak luput kita punya witir. Boleh ke tidak? Maka di sini jawab di ulama mengatakan wa zahab waqtul witri, waktu solat witir. Mengikut ulama Hambali dan pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Ini saya nukil ini daripada kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Kalau ustaz-ustaz nak rujuk situlah. Kalau dia salah nukil, saya pun salah baca. Waktu witir mengikut pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i ialah waktu yabda min ba'da salatil isya. Selepas solat isya. Waqal walau jama'al musalli. Tengok nas kitab fiqh. Walau jama'al musalli. Kalau seorang itu sudah jamak maghrib dengan isya jamak takdim, ai fi waqtil maghribi fayabda waqtul witri min ba'di tamami salatil isya. Alhamdulillah. Ini waktu witir dia, tamat solat isya terus witir. Boleh ya? Lepas tu tidur kerong sampai subuh esok. Tak jadi masalah, insya-Allah. Senang kan kita tu. Soalan yang ke-8. Saya minta penjelasan Ustaz tentang munafik. Munafik mana yang masuk neraka kekal tu? Saya dengar dalam ceramah kuliah Ustaz, kuliah Abu Anas tu lah. Kita kata munafik, hadis Nabi sebut, sifat munafik tu bila bercakap bohong, bila janji tak tunai, bila cakap bohong, janji tak tunai, bila utumina khana, diberi amanah khianat, bila berdebat kira nak menangnya, bagaimana kita nak faham? Sedangkan dalam ayat Quran, ayat surah At-Taubah 68 kata, munafik laki-laki perempuan ni kekal dalam neraka. Tuan-tuan kena faham. Munafik ada dua kategori. Satu dia panggil munafik i'tiqadi. Munafik dari sudut akidah. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Ayat apa tu? Hak ni orang munafik Tuhan kata duduk di bawah neraka. Anda minta maaf, ini bahasa Kelantan. Patak neraka. Patak neraka ni dasar neraka yang bawah. Maka itu munafik i'tiqadi. Dia tak beriman sebenarnya. Iman dia tu apa dia? Iman dia tu iman pura-pura. Zahirnya iman, dia kafir sebenarnya. Itu adapun munafik amali, bohong, janji tak tunai, amanah pecah, kan? Orang panggil tiba rasuah, maka itu dia panggil munafik amali. Itu bukan kafir, itu maksiat, fasik, masuk dalam neraka. Setelah dibersihkan, dia masuk balik dalam syurga. Itu kena fahamlah. Jadi ayat 68 tu tak bercanggah dengan hadis iza haddasa kadzaba wa iza wa'ada akhlafa wa iza tumina khana. Tidak bercanggah. Jelas insya-Allah. Soalan yang ke-9. Boleh ke tidak Ustaz nyatakan kesahihan hadis tentang kelebihan uban? Kita orang cerah belakang ni. Tak, kejap lagi tak payah pakai kopiah dah buat kita ni, pakai cerah dengan ubannya. Adakah hadis tentang uban? Jawabnya ada. Tuan-tuan dengar hadis ni, hadis tentang uban ni. Main-main uban pun ada hadis. Ya, ada hadis. Hadis yang pertama dikeluar oleh Imam Tirmizi daripada Ka'ab bin Murrah. Kata Nabi SAW, man syaba syaibatan fil Islam kanat lahu nuran yaumal qiyamah. Syaba syaibatan. Orang yang sudah tua beruban tu, nanti uban tu jadi cahaya pada hari kiamat. Hadis ini dalam Tirmizi. Wafi Musnad dan juga Tirmizi daripada Amr bin Abasah. Man syaba syaibatan fil Islam kanat lahu nuran yaumal. Siapa dia sempat beruban dia dalam Islam, maknanya panjang umur dia tu.
dia panjang umur dengan ibadat, dengan zikir, dengan taubat, dengan apa, maka orang ini juga akan mendapat cahaya pada hari kiamat. Hadis ini juga sahih. Dan hadis yang ketiga, mula jadi hadis ni yang ditanya oleh penanya ni, daripada Syu'abil Iman, daripada Abdullah bin Amru, asyaibu nurul mu'min. Uban itu cahaya bagi orang mukmin. Tidaklah seorang itu beruban dalam Islam illa kanat lahu bikulli syaibatin hasanah. Setiap uban itu ada kebaikan untuk dia dan diangkat darajat. Mana lagi banyak uban lagi tinggi darajat, tapi ingatlah uban itu digunakan untuk apa? Untuk beribadat. Kalau beruban duk buah hang, duk kutuk orang siang malam, uban tu pula yang akan melaknat dia nanti. Nauzubillah. Jangan salah guna. Saya ni orang tua beruban, awak jangan main-main. Tapi awak punya cakap tak betul. Tak jadi lagu tu. Sebab itu terdapat dalam hadis Nabi kita larang daripada cabut uban. La yantafu syaib. La tantafu. Nabi kata, mu jangan cabut uban. Jangan cabut. Habis, biar duduk situ lah. Kenapa nak cabut dia pula? Jangan cabut uban. Jadi uban tu biar kat situ. Ya. Kata Imamun Nawawi, khulasah pada hadis ini, yukrahu natfu syaib, makruh kita cabut uban, sebab hadis tadilah la tantifu asyaiba fa innahu nurul muslim yaumal qiyamah. Nawawi kata hadisun hasan. Demikianlah ulama-ulama Syafi'i kata makruh cabut uban. Habis kalau uban kuat sangat atas kepala macam mana? Boleh ya kita pakai hinna, tukar warna dia daripada putih kepada warna hina merah. Yang tak bolehnya warna hitam. Warna hitam itu tidak dibenarkan. Warna hitam tidak dibenarkan, lebih-lebih daripada orang laki-laki. Baik, kalau timbul warna kalau wanita boleh tak? Ni ada orang tanya juga ni soalan, dia kata kalau wanita ni muda lagi dia tapi uban, suami dia pun lain macam je, alah kau ni nampak tua sangat, boleh ke dia tukar warna hitam? Jadi ada sebahagian ulama, saya kata benda ni khilaf. Ada ulama kata la, Nabi larang warna hitam tak boleh walaupun untuk suami. Kau tukarlah warna perang, warna apa kan, jadi warna rambut orang putih sikit. Jadi suami dia tengok, ya, cik adikku ni jadi orang putih, dia pula rambut merah. Boleh je. Tapi ada sebahagian ulama mengatakan boleh kalau itu kehendak suami. Dan dia tak tipu siapa dah. Sebab wanita ni dalam keluar rumah dia pakai tudung. Orang tak tahu dia uban tak uban. Tapi dalam rumah takkan dia kena buka tudung dengan suami. Maka ada sebahagian ulama kata boleh wanita ubankan rambut walaupun dengan warna hitam, sebab dia tak tipu orang, dia tipu bukan tipu lah, dia nak tackle suami dia kata macam dia tu muda lagi lah, abang tak payah cari yang lain kan. Jadi wallahu alam. Soalan yang ke-10, dalam solat tahajud, solat duha, solat witir, adakah surah-surah tertentu yang dibaca oleh Nabi SAW? Jawab dianya tidak ada tuan. Surah-surah yang kita buat tu ulama kita dia letak istihsan. Kalau solat duha agak wasyamsi wadduhaha dengan wadduha. Tapi tidak ada nas yang macam tu. Yang ada nasnya apa dia? Yang ada nasnya Nabi SAW baca qul ya ayyuhal kafirun dengan qul huwallahu ahad. Itu banyak hadis-hadis yang menyebut Nabi bila solat sunat dia banyak baca ni. Contohnya solat sunat fajar, Nabi baca qul ya dengan qul huwallah. Dan solat sunat rak'atayil fajri wal maghrib. Sebab ada riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qara'a fi rak'atayil fajri qul ya ayyuhal kafirun dengan qul huwallahu ahad. Hadza rawahu Muslim. Hadis lagi juga rak'ataini ba'dal maghrib. Adik Ibn Umar dia kata aku perhati Nabi solat pas maghrib Nabi baca qul ya ayyuhal kafirun dengan qul huwallahu ahad pada solat maghrib dengan 2 rakaat fajar. Jadi ada juga yang kata 2 rakaat tawaf. Maknanya kita kata kita boleh buat kesimpulan Bismillah.
Semula ulang balik. Kesimpulannya, solat sunat ni yang ada yang disebutnya Nabi kita baca apa dia? Qul ya ayyuhal kafirun dengan qul huwallahu ahad pada solat subuh, 2 rakaat subuh dengan solat maghrib, dan juga lepas pada tawaf. Ada jugalah Nabi kita baca contohnya dalam solat witir. Solat witir dia baca yang pertama sabbihisma rabbikal a'la. Kemudian yang kedua dia baca dalam rakaat yang kedua tu qul ya ayyuhal kafirun, yang ketiga qul huwallahu ahad. Ada riwayat kata qul huwallahu ahad dan 2 qul lagi, 3 qul. Wallahu alam. Jadi yang kata sunat duha tu kita baca macam ni ada ke dia? Dalil saya cari tengok. Dia kata amarna, Uqbah bin Amir cerita, amarana Rasulullah, Nabi suruh kita baca dalam solat duha tu wasyamsi wa duhaha dengan wadduha. Kata dia ulama, aku tak jumpa hadis ni secara jelasnya, sebab itulah ada setengah ulama katakan tidak, bukan sangat tak sahih hadis itu, la aslah ataupun maudhu', wallahu alam. Jadi kita kata bacalah dua kuliah dengan qul huwallahu ahad, itu yang terbaik. Dalam solat tahajud, itu Nabi kita baca panjang solat tahajud tu. Soalan yang ke-11. Apakah maksud sebenar istiqamah pada pandangan ulama? Yang kita faham, kekalkan amalan yang sedia ada. Kita kata na'am. Istiqamah ni satu perkataan yang menunjukkan bahawa ia itu yang berterusan. Itu dia panggil istiqamah. Maknanya kita duduk atas pendirian yang teguh, pendirian tegak, pendirian itu dia panggil istiqamah. Istiqamah ni makna apa? Kita berterusan melakukan kebaikan. Ada satu risalah yang saya sebut, nama dia istiqamah, selepas ibadat yang besar. Tuan yang bertanya ni boleh hantar WhatsApp ke admin, minta risalah istiqamah ni. Siapa dia, orang lain nak pun boleh, kita bagi semua. Istiqamah ni maknanya orang yang tegak pendirian. Bila kita buat satu benda, kita tak akan lari. Sekarang ni saya kempen tuan-tuan berpegang dengan sunnah Nabi. Dari sudut ibadat kita, dari sudut muamalah kita, dari sudut zikir-zikir kita. Maka bila kita belajar, aku hari ni aku nak zikir, subhanallah, alhamdulillah, wala ilallahu akbar, 500 kali sehari. Walaupun Nabi kata 100 kali ya, tapi kita ulang lah. Pagi 100, tengah hari, petang, sampai 500 kali. Kemudian kita teruskan istiqamah. Dia panggil istiqamah dengan mudawamah. Sama. Maknanya istiqamah ni bila kita belajar sunnah, kita tak akan tinggal lagi. Itu dia panggil istiqamah. Mana orang yang tegak pendirian. Jadi baiklah kita duduk situlah, duduk istiqamah. Panjang bab istiqamah ni saya tak, tuan-tuan boleh tengok dalam kuliah kita yang kita sampaikan. Tajuk dia istiqamah. Ada 1 jam, ada 2 jam kita kuliah. Boleh tengoklah dalam rakaman nanti insya-Allah. Soalan yang ke-12. Ustaz Abu Anas ada sebut bahawa bila bangun awal pagi untuk tahajud, molek kita solat sunat ringkas dulu. Bukan saya sebut, Nabi dalam hadis. Adakah solat sunat itu, solat sunat ringkas itu solat wudu? Kita kata tak tahu, wallahu alam. Tapi bolehlah. Dalam hadis yang sahih, dengar ni tuan-tuan. Dalam hadis yang sahih, wa an Aisyah radhiyallahu anha qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama minal lail. Bila Nabi kita bangun tidur malam, iftataha salatahu bi rak'ataini khafifataini. Nabi kita mula dengan 2 rakaat yang ringkas. 2 rakaat yang ringkas itu hadis itu dalam Muslim. Kata di ulama hadis, falyabda salata qiyamihi bi rak'atain. Maknanya biasalah kita ni kan baru bangun tidur. Macam kita kata warm up dah. Nak suruh panas enjin dulu. Jadi kita mula dengan 2 rakaat, lepas tu sudah. Kemudian Nabi kita bila dia tahajud, mungkin dia baca 1 surah Baqarah ke surah Ali Imran, panjanglah. Kadang-kadang sampai bengkak kaki dia sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kata kita 2 rakaat ringkas ni boleh ya. Contohnya saya baru ambil masuk tandas, ambil wudu. Kemudian kita nak mula, kita solat wudu dulu, boleh. Masa terpanjang, solat wuduk dulu ke, solat sunat biasa ke, boleh, terbuka ya dia. Yang pentingnya Nabi kata salatul laili
masna. Solat malam tu 2 rakaat. Kamu solatlah apa benda pun. Bolehlah. InsyaAllah. Soalan yang ke-13. Ada orang wirid 4 kalimah secara bersambung. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ada orang satu-satu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah 3 kali ataupun 100 kali. Yang mana lebih afdal? Jawabnya semua afdal. Yang tak afdalnya tak buat. Itu je. Ini untuk umum. Tapi kalau zikir lepas solat, banyak hadis yang Nabi sebut berasingan. Subhanallah 3 kali, Alhamdulillah 3 kali, Allahu Akbar 3 kali. Kalau nak tidur, Subhanallah 3, Alhamdulillah 3, Allahu Akbar 34, 100. Tapi kalau zikir umum ni, boleh je kita buat berasingan ataupun berterusan. Macam zikir 4 kalimah ni, tuan boleh buat asing ataupun buat sekali. Subhanallah, Alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Cukup 100 kali kita berhenti. Sekarang pula 100 kali. Ataupun kita buat berasingan. Dia kata fa'innahu la haraja, tidak jadi masalah untuk kita ulang zikir ni. Dan kita kena ingatlah Nabi sebut dalam hadis kan, Nabi kata ahabbul kalami ilallahi arba'. Tengok di akhir buku kita ni. Di akhir buku zikir ni saya tulis satu hadis last kali ni. Ujung dah ni. Dalam buku warna pink ni, purple ni. Muka surat 55 tu. Ahabbul kalami ilallahi arba'. Ucapan yang Allah Ta'ala suka 4 perkara. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, la yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Nabi kata boleh mula yang mana? Nak mula Allah Akbar dulu boleh. Nak mula dengan Alhamdulillah dulu boleh. Nak campur semua pun boleh. Dia ada terbuka. Abu Anas cakap yang tak bolehnya apa? Tak baca. Itu tak boleh. Mudah ya kita punya jawapan dah. Soalan yang ke-14. Apakah hukum lelaki pakai seluar nipis? Macam ahli sukan, ahli naik basikal. Seluar ketat tu. Orang lelaki naik basikal, seluar dia ketat. Syarat ke? Mesti nak naik basikal, mesti seluar ketat. Kalau tak pakai seluar ketat, tak boleh ke? Tak boleh kayu basikal, tak boleh gatih. Orang kata tak boleh nak gatih ke kalau tak pakai seluar ketat? Kadang-kadang bercampur laki-laki perempuan naik basikal sekali. Bila seluar ketat ni, nampak habis dia punya bentuk tubuh tu. Bentuk daripada paha sampai ke bawah tu nampak belaka. Jadi apakah hukum? Jadi anak kalau benda kontroversi macam ni, saya tak jawab lah. Tak jawab, saya baca hukum. Hari ni sekali lagi saya baca. Dengan izin tuan-tuan yang pakai seluar ketat ni. Tengok ni. Dalam bayan mufti wilayah, tajuk dia Al-Kafi 1766. Tulis tuan-tuan. Al-Kafi 1766. Hukum memakai pakaian ketat semasa aktiviti berbasikal. Saya tak sebut basikal, tapi mufti wilayah sebut. Tuan-tuan jangan marah sama Abu Anas. Kita dengar sama-sama bacaan. Saya berimpian untuk menyertai acara berbasikal yang menjadi sukan kegemaran ramai pada masa kini. Soalan saya, adakah dibolehkan jika seorang perempuan berpakaian sukan seperti pakai seluar taik, skirt, parah, paha, muka apa benda ni. Yang pentingnya yang ketat-ketat ni lah macam mana soalan ni. Baik. Jawapan dia. Jawapan dalam mufti wilayah tuan-tuan. Jawapan dia, setiap orang Islam sama ada laki-laki atau wanita wajib menjaga batasan aurat yang telah ditentukan oleh syarak. Hal ini termasuk waktu melakukan aktiviti berbasikal, beriadah dan selainnya, dengan memakai pakaian yang seluruh auratnya, yang menutup seluruh auratnya dan longgar daripada dilihat oleh bukan mahram. Laki-laki pun sama, orang perempuan sama juga. Berpakaian menampakkan sebahagian aurat atau bentuk badan adalah haram dan berdosa. Itu kau untuk wanita lah, dia kata. Tapi bagi orang laki-laki pun sama jugalah. Sebab orang laki-laki ditengok oleh orang wanita. Lebih-lebih lagi kalau naik basikal bersama laki-laki dengan perempuan. Banyak cerita kita ni. Ni duk tanya pelik-pelik kat kita, peletih lah nak jawab ni.
Baiklah, akhir sekali, apa keputusan? Kesimpulan. Kesimpulan daripada mufti. Panjang dia. Dia aja bawa dalil lagi, tafsir lagi, macam-macam. Kesimpulan. Oleh yang demikian, aurat perlu dijaga dan ditutup rapi dengan cara berpakaian yang seiring dengan kehendak syarak ketika dalam apa jua aktiviti baik laki-laki maupun wanita. Merupakan suatu kesilapan apabila masyarakat menganggap dengan memakai pakaian yang menutup sebahagian anggota badan atau berpakaian yang ketat sudah kira menutup aurat. Itu bukan tutup aurat, tuan-tuan. Aurat ni ada dua. Satu dia panggil menutup aurat, satu lagi dia panggil membungkus aurat. Ni dalam risalah saya ni kita sudah hurai tajuk dia auratku marwahku. Kalau kita pakai pakaian yang ketat, itu dipanggil bungkus aurat. Bukan tutup aurat. Tutup aurat ni kena pakaian tak nampak aurat, tak nampak kita punya bentuk tubuh, barulah panggil tutup aurat. Kalau tidak dia panggil bungkus aurat. Ini saya syarah ni. Syarah hak mufti wilayah ni dengan izin lah. Oleh yang demikian, pendapat bahawa pakaian yang patuh syariat ini menghalang pergerakan. Dengar ni, nasihat mufti wilayah di zaman Dr. Zul lagi ni. Pendapat bahawa pakaian yang patuh syariat ini menghalang pergerakan ketika beriadah dan bersukan dengan alasan rimas, susah bergerak dan tiada pilihan, boleh dikatakan alasan yang tidak boleh diterima sebagai darurat dalam Islam, kerana menutup aurat adalah wajib bagi semua umat. Jika seorang laki-laki hendak keluar dari rumahnya, sama ada untuk berbasikal atau untuk beriadah, dia tetap wajib memelihara peraturan yang ditetapkan oleh agama, iaitulah pakaian yang menutup aurat seluruhnya dari dilihat oleh bukan mahram dan berpakaian longgar agar tersembunyi bentuk badan dari kelihatan umum. Dahlah kata basikal duduk tonggeng punggung duduk nampak kan? Pelik pula basikal ni. Dia punya hendak dia rendah pada kepala. Tunduk molek popok dia ni. Biarlah. Marah kepok basikal lah kita hari ni. Dengar ni. Jadi dia kata apa? Hendaklah berpakaian menutup aurat seluruhnya dari dilihat oleh bukan mahram dan berpakaian longgar atau tersembunyi bentuk badannya dari kelihatan umum. Berpakaian merupakan sebahagian aurat, berpakaian menampak sebahagian aurat atau menampakkan bentuk aurat pada badan adalah haram dan berdosa. Al-Kafi li Al-Fatawi nombor 1766. Ini jawapan mufti wilayah. Abu Anas sekadar membaca. Wallahu alam. Soalan yang terakhir. Banyak lagi soalan tapi admin kita kesian ke Abu Anas, dia ambil 15 je. Soalan yang ke-15, bolehkah bertadarus Al-Quran beramai-ramai dengan keluarga atau sahabat? Sebabnya, ada sebab soalan ni. Saya pun terkejut juga soalan ni. Saya sakit, buat pembedahan, jadi tak boleh nak pergi masjid, tak boleh nak pergi mana. Jadi untuk menampakkan masa duduk terlantar di atas tilam ni, saya ajaklah penjaga saya baca Quran, tadarus Quran. Mari kita baca Quran sama-sama. Dia tak mahu. Saya tanya kenapa? Dia kata ada ke Nabi buat tadarus ni? Sedap juga ni. Kita ni kadang-kadang nak ikut sunnah jangan lebih SOP, tuan-tuan. Nabi kita ada tadarus. Naam. Dalam hadis yang dikeluar oleh Bukhari Muslim, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam setiap bulan Ramadan Jibril datang, fayudarisuhul Quran, duduk tadarus Quran, dia baca Quran dua tu. Satu, hadis ini sahih. Satu lagi hadis yang diriwayat oleh Ibnu Mas'ud. Satu malam, satu hari, Nabi kata, Ibnu Mas'ud, iqra' alayya al-Quran. Baca Quran kepada aku. Ibnu Mas'ud, kaifa aqra'u alayka wa alayka unzil? Macam mana aku nak baca Quran ni, kan turun atas Nabi. Patut Nabi baca. Nabi kata tak. Nabi kata apa? Uhibbu an asma'ahu min ghairi. Aku suka orang lain baca, aku dengar. Itu dia panggil tadarus. Dia baca, kita dengar. Maka aku baca. Baca surah An-Nisa ayat 41. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Dia baca surah ni sampai ayat 41. Tiba-tiba dia dengar Nabi kata hasbukal an. Cukup. Aku tengok
fa iza ainahu tazrufan. Tengok mata Nabi masah menangis sallallahu alaihi wasallam. Itu dia panggil faedah kita tadarus ni. Tadarus ni banyak jenis. Mari nak bagi tahu kepada sahabat kita ni. Kan? Dalam hadis yang sahih Nabi kata apa? Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Ingat hadis yang kita baca dah. Dalam hadis apa ni? Sahih Muslim, hadis yang ke-36 dalam hadis Arba'in Nawawi itu. Nabi kata tidak berkumpul mana-mana orang di rumah Allah yatluna kitab Allah wa yatadarasun. Dia baca, dia mudarasah, dia tadarus, maka Allah Taala akan turunkan rahmat, malaikat bersama kita, nazal ketenangan akan datang. Jadi dan Allah Taala sebut nama. Jadi eloklah kalau orang ni sakit, marilah pakat baca Quran dekat dia. Mari kita baca Quran. Buka surah Al-Baqarah, baca Quran daripada awal Baqarah kita baca satu juzuk satu hari. Jadi tenang, orang sakit pun tenang, rahmat turun, malaikat datang. Allahu Akbar. Kenapa pula kita terlebih SOP sangat tu? Kan kadang-kadang jadi pelik. Oh, tak boleh baca. Kita tak habis lagi. Patutnya diperbincangkan. Jadi alhamdulillah, marilah kita tadarus Quran, tapi cara tadarus kita je macam kita sekarang ni, kita tadarus Quran, kita murajaah Quran, kita tadabbur Quran, kita kata alhamdulillah. Baiklah tamak para pelajar sekalian, cukuplah dulu. Kita tamat dulu perbincangan kita pada kali ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan ada manfaat. Kita sambung lagi dalam siri yang akan datang insya-Allah. Ni ada orang tanya ni, hari ni pilihan raya ni, Abu Anas nak cakap apa? Saya cakap undilah yang baik. Tuan-tuan tengok, undi ni rahsia. Kalau boleh, dah mengundi dah buat dia ni. Belum lagi kan? Kalau boleh, sebelum pergi keluar mengundi, tengok dulu. Dia panggil maslahah dengan mafsadah. Kemaslahatan untuk negeri, untuk negeri lah, muka perihal raya negeri. Dan kemaslahatan umat, kepentingan Islam. Kita sudah tengok. Orang ni sudah merintah berapa lama, tengok apa jasa dia buat. Orang ni sudah merintah macam lama, apa jasa dia buat. Tengok orang ni pula merintah, apa jasa dia buat. Masing-masing tengok. Jangan duduk tengok sangat di ayah yang kuat. Tak susah. Jadi kita buat pilihan baik-baik. Setelah kita kaji selidik, kita istikharah, minta Allah Ta'ala tenangkan pilihan saya hari ini biar tepat. InsyaAllah kita doakan Allahumma walli alaihim khiyarhum. Ya Allah, pilihlah yang terbaik untuk rakyat di negeri Melaka dan di negeri seluruh Malaysia. Ya Rabbal Alamin. Jadi kalau kita kata orang ni menang, tu pilihan Tuhan terbaik. Wah, belum tentu. Kemenangan itu bukan makna orang itu terbaik. Lah, tak syarat. Cuma kita doa, minta Allah Ta'ala beri yang terbaik kepada saudara-saudara kita di negeri itu. Beri terbaik pada kita. Kadang-kadang kita yang pilih tak baik. Pandai kita nak menyalahkan Tuhan. Aku minta yang terbaik, Tuhan bagi ni terbaik ni. Belum tentu. Kita buatlah pilihan dengan baik, istikharah, minta doa dengan Allah SWT. Yang pentingnya, buat kajian selidik dulu. Jangan kerana orang bagi sampul ke, orang bagi, maaf, saya tak tuduh ni. Bagi SPRM pula letih kita. Orang buat janji tu, janji ni. Dah, manifesto ni semua boleh tulis. Akhir sekali, orang tanya, mana janji manifesto? Bukan kitab suci. Macam-macam manusia ni boleh cakap. Jadi kita tengok, jangan tengok apa yang orang cakap. Kita tengok apa yang dia sudah buat. Itu je tip memilih. Tengok apa yang mereka telah buat. Kemudian janji-janji itu bolehlah janji. Tengok jasa-jasa yang sudah ada. Bukan soal lama, soal baru. Soalnya jasa kita. Itulah sebagai seorang pendakwah, saya beri tip pilihan di tangan anda. Pilihlah yang terbaik untuk Islam, untuk kemaslahatan negeri, untuk kemaslahatan masyarakat, dan yang penting untuk kemaslahatan agama kita. Wallahu alam. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.